751. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab baru iaitu Fadilah Haji. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, ketika kami di Mina bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang rombongan daripada Yaman. Lalu mereka berkata, beritakan kepada kami fadilat haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, ini orang tanya Nabi tentang fadilat haji. Jadi Nabi jawablah seperti yang kita akan baca. Nabi kata, baiklah. Kita tengok terjemahnya lah, panjang. Baiklah, tiap orang yang keluar dari rumahnya niat haji atau umrah, maka pada tiap langkah berguguran dosa-dosa daripadanya bagaikan gugurnya daun kering daripada pohon. Maka apabila telah sampai di Madinah dan memberi salam, lalu berjabat tangan padaku, dijabat tangannya oleh malaikat. Maka bila telah sampai di Zulhulaifah, lalu mandi sunat ihram, maka Allah mensucikan dari semua dosa. Kemudian jika ia memakai pakaian baru untuk ihram, Allah memperbaharui baginya kebaikan. Dan bila dia mengucap labbaik Allahumma labbaik, langsung dijawab oleh Allah, labbaik apa tu dia punya maksud dia tu, aku mendengar kata-katamu dan melihat padamu. Maka apabila telah sampai di Mekah dan tawaf serta sa'i di antara Safa dan Marwah, maka Allah menuangkan baginya kebaikan. Lalu jika wukuf di Arafah dan gemuruh suara berdoa, maka Allah membanggakan kepada malaikat dan berfirman, hai malaikat dan penduduk langit, tidaklah kamu melihat hamba-Ku yang datang dari semua penjuru yang jauh-jauh dalam keadaan terurai dan berdebu. Mereka telah mengorbankan harta dan tenaga, maka demi kemuliaan dan kemurahan-Ku, aku akan memaafkan orang-orang yang berdosa dan melepaskan mereka dari dosa sebagaimana anak bayi baru lahir daripada perut ibunya. Demikian pula bila mereka melempar jamrah dan mencukur rambut, lalu tawaf ifadah, ziarah, maka ada seruan daripada bawah arash, kembalilah kamu, sudah diampunkan semua dosa-dosamu, dan perbaharuilah amal perbuatanmu. Ini fadilat antara fadilat haji. Kebetulan kita pun sekarang ni musim haji lah, dan mungkin dah ada orang dah pergi. Jadi sebelum pergi tu, dia sebenarnya cantik kalau kita cuba hayati benda-benda lagu ni, supaya kita bila pergi tu, kita orang panggil ada target lah. Kalau meniaga target sale nak, apa benda yang kita nak daripada kerja dan perbuatan kita yang begitu mahal. Orang meniaga kalau dia laburkan duit 1 juta ke 100,000 ke, dia mesti fikir apa yang dia akan dapat. Lepas tu dapat ke tak, rugi ke untung, itu cerita lain. Tapi semasa dia nak laburkan duit itu, dia mesti ada kira-kira dia, mungkin keuntungannya sekian-sekian dan sebagainya. Maka kita yang nak pergi buat ibadat haji ni, makan masa 40 hari. Hak jenis orang tua kalau pergi tu ingat ke cucu, nak lawan tinggal ke cucu tu lagi. Duit habis tak kisahlah, sebab dah pencen ke ataupun dah lama kerja, duit banyak lebih sikit, itu tak ada masalah. Tapi nak berlawan dengan teringat cucu, lepas tu tua pula dengan kerja mana, darah tinggi, dengan kena bawa obat 40 hari duduk sana, mana 2 minggu lah, tapi kebiasaannya 40 hari. Maka bila dalam keadaan begitu, perjalanannya pula jauh, maka pada masa itu kita kena tahu
Apa yang aku dapat daripada ini? Bukan maknanya kita buat satu benda tu kerana mengharapkan benda ni, tak. Kita buat tu kerana Allah. Tapi sekurang-kurangnya Allah Ta'ala dah sebut, Nabi sebut, kalau kamu buat benda ni, dapat benda ni. Kalau buat ibadat haji, maka apa yang kamu dapat? Ini dia. Yang pertama, keluar tu berjalan kaki daripada rumah kita. Bukannya duduk di Mekah tu, daripada rumah kita nak pergi airport apa semuanya itu, mana berguguran dosa kita. Dosa kita hak banyak dulu-dulu tu habis gugur. Ini rahmat Allah Ta'ala. Ada kalanya kalau kita manusia, kadang-kadang kita pun tak nak maknanya maafkan orang lain. Tapi Allah Ta'ala ni tak. Dia okey, buat aku apa ni, gugurkan dosa kamu. Kemudian gugur pula, dia kata macam daun kering. Daun kering, kita tengok daun getah, kalau balik kampung tengok pokok getah yang daunnya kering, angin tiup sikit gugur. Maknanya mudahnya gugurnya dosa itu. Sebagaimana mudahnya daun-daun kering gugur daripada pokok dia. Kemudian apabila sampai di Madinah tu, bersalam dengan aku. Nabi cerita ni masa dia hidup, ya, masa dia hidup, ya. Maknanya mari sampai Madinah, jumpa aku, bersalam. Malaikat pun bersalam juga. Okey, Nabi dah tak ada, kita pergi Madinah, kita pergi kubur dia. Kita pergi kubur dia tu sambil berdoa, dan juga dalam masa yang sama kita banyak selawat sepanjang duduk di Madinah tu. Maka selawat kita tu, satu kali selawat itu digandakan dengan 10 kali. Malaikat Allah Ta'ala maknanya pakat selawat pada kita. Kemudian disucinya dosa. Kemudian jika dia pakai pakaian baru, Allah Ta'ala perbaharui baginya kebaikan. Macam kita ada sembahyang, lepas sembahyang Zuhur tu lebih kurang 3 jam jumpa asar pula. Tapi air sembahyang ada. Tapi nak suruh comel sikit, kita ambil lagi air sembahyang. Itu dipanggil perbaharui. Maknanya cantik di atas kecantikan, ya. Jadi bila kita dah gugur dosa kerana pergi maknanya selawat, kemudian daripada rumah kita tu pula maknanya nak pergi ke Mekah tu berapa langkah dengan minyak apa, penerbangan apa semua, itu dikira belaka. Ya, zaman dulu dikira langkah, sebab maknanya pergi dengan unta, dengan kaldai ke apa benda. Baik, dosa habis dah, ya. Cantik kita. Tapi Allah Ta'ala kata, Nabi kata, bila dah sampai apa ni di Huzail apa Zulhulai apa ni Hulaifah, ya, maka kita mandi pula sunat situ. Allah Ta'ala sucikan semua kita punya dosa ni. Kemudian Allah Ta'ala pakai bila kita pakai pakaian baru untuk ihram, Allah Ta'ala perbaharui pula hasanat. Jadi kita dah lah cantik, dieksesorikan lagi, so nampak comel lagi, ya. Itu dia, diperbaharui. Kalau cat pula kereta apa dia, maknanya nampak comel dah, okey, tak ada masalah, cuma di layerkan lagi, layer dengan harga yang murah, bukan cat baru, layer, ya. Dan bila mengucap labbaik Allah Ta'ala kata apa dia? Allah Ta'ala jawab, aku dengar kata-katamu dan melihat padamu. Maka apabila sampai di Mekah, tawaf sa'i apa Safa dan Safa antara Marwah tu, antara Safa dan Marwah tu, maka Allah Ta'ala menuangkan kebaikan. Lalu jika wukuf, berkumpul satu masa, ya, di padang Arafah, maka pada masa itu orang berdoa kepada Allah Ta'ala, minta ampun, minta hajat apa semua. Sebab di Arafah itu doa mustajab, ya. Bila berdoa banyak-banyak situ, doa untuk anak cucu apa semua, untuk ialah kita sihat tubuh badan, biar umur panjang dalam ketaatan. Kalau rasa dah tak boleh taat kerana tua, kan, ataupun kerana dah nyanyuk ke apa benda, nak sampai nyanyuk je mati terus, apa tak nak menyusah orang lain. Doa lagu tu, ya, kalau nak doa panjang, nak doa umur panjang, jangan setakat umur panjang. Doa, Tuhan panjangkan umurku dalam ketaatan. Maknanya kalau dah tak boleh taat kerana faktor kesihatan, tak apalah, mati pun tak apa, kan. Aku tak nak diri aku ni sampai peringkat menyusahkan orang lain dan menambahkan dosa orang lain, ya, kerana nyanyuk aku tadi, ya, menyusahkan orang lain. Siapa dia? Anak kita, ya. Anak susah tak apa lagi, takut berdosa, duduk merepek ke mak ke ayah ke apa, dia apalah orang tua ni, tak ada pasal-pasal orang lain dapat dosa. Biar kita minta panjang umur dalam ketaatan, ya. Baik. Jadi Allah Ta'ala dengar tu belaka doa-doa orang yang berada di padang Arafah, ya.
Jadi Allah Ta'ala kata apa dia? Wahai malaikat dan juga penduduk langit, dia kata, penduduk langit, tidaklah kamu melihat hamba-hambaku yang datang daripada semua penjuru seluruh dunia, datang dalam keadaan terurai berdebu. Ini cerita zaman dulu, ya, kusuk masai kerana merentasi padang pasir. Mereka telah mengorbankan harta dan tenaga, maka demi kemuliaan dan kemurahanku, aku akan maafkan orang-orang yang berdosa dan melepaskan mereka daripada dosa, sebagaimana anak bayi yang baru lahir daripada perut ibu dia tak ada dosa. Demikian pula bila melempar jamrah dan mencukur rambut, tahlul, lalu tawaf ifadah, ziarah, maka ada seruan daripada bawah arash, kembalilah kamu, sudah diampunkan semua dosa kamu. Baliklah, tak ada apa dah. Sebab tu bila pergi itulah, bila ada niat, ada target yang kita nak dapat keampunan Allah Ta'ala, bila balik tu, mana balik dalam keadaan tak ada dosa, ya. Sebab tu hujung sekali Nabi kata, perbaharuilah amal perbuatanmu, renew balik, ya. Protect pun kita renew tiap-tiap tahun, ya, renew balik, ya. Jadi bila kita renew balik, kita pun jadi, yalah, mana balik tu bersekabut dengan dosa pula. Tapi dosa hak lampau tu dah tak ada dah, ya, sudah pun dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Jadi inilah yang dikatakan bila balik-balik tu dapat haji mabrur. Sebab tu kita kena ingat, set mind kita, otak kita kena ingat, pergi ni aku nak buat yang terbaik supaya dapat haji mabrur. Balik aku tu biar kosong betul, ya. Lepas tu aku tewas sekali lagi dengan dosa-dosa sekian-sekian, itu cerita lain pula, ya. Nak yang penting yang lepas-lepas dah biar aku, dia Allah Ta'ala ampunkan segala-galanya. Wallahualam. Okey. Jadi kita masih lagi menerima sumbangan, sebab sumbangan masih lagi banyaklah untuk kita nak cover 2, 3, 4 orang yang nak belajar. Jadi kalau tuan-tuan nak bagi tu boleh bagi pada saya ke Haji Rahmat ke, ya. Kita ada untuk yang nak pergi Mesir ni, saya ingat hari Jumaat tu kita bagilah kat dia. Esok lah hari Jumaat, esok. Sebab dia nak pergi 2 hari bulan. Kok dia nak beli barang ke apa benda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimin al-ahya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Alhamdulillah.